Assalamualaikum semua. Tajuk bidang tilawah Al-Quran, mudahnya tajwid mim sakinah. Ini ialah objektif pengajaran pada hari ini. Okey, baiklah kelas. Untuk hari ini, Ustazah akan teruskan dalam tajuk tajwid. Baik, pada kelas sebelum PKPB, kita ada belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Baiklah, pada hari ini, Ustazah akan fokuskan kepada tajuk apa ni? Mim yang bertanda sukun, iaitu mim sakinah. Mim mati atau sakinah. Okey, untuk mim mati atau sakinah ni, kamu perlu tahu dia ada tiga pembahagian hukum mim mati. Okey, jom kita tengok apakah tiga hukum tersebut. Baiklah kelas, okey, kita tengok yang pertama. Tadi hukum mim sakinah ataupun mim mati yang pertama ialah idgham mislain. Okey, sebut semua. Idgham mislain. Okey. Idgham mislain. Macam mana kita nak kenal idgham mislain? Okey, yang kita tahu idgham mislain ni ialah hukum yang terdapat di dalam mim mati. Jadi, kita kena fahamlah mim mati. Okey. Nak kenal idgham mislain mesti ada mim mati sebelum dia. So, mim yang bertanda sukun dia bertemu. Ataupun Ustazah bagi inilah simbol nak kamu faham. Tambah macam tu. Okey, maksud dia mim mati, huruf selepas dia mestilah huruf mim juga. Okey, pastikan mim selepas dia ni mestilah mim yang berbaris. Tak kisahlah baris fathah ke, kasrah ke, dhammah ke, tak kisah. Yang penting mim mati bertemu dengan mim. So, hukumnya ialah idgham mislain. Baiklah, kita tengok contoh idgham mislain. Okey, contoh idgham mislain kat sini. Yang Ustazah boleh bagi contoh. Yang pertama ialah lahum mathala. Okey. Lahum mathala. Okey. Ada sukun Okey. Lahum mathala. Okey, kat sini kita tengok mim yang bertanda sukun, nampak? Mim yang bertanda sukun selepas dia huruf mim juga. Okey. Tapi dalam Al-Quran yang kita baca sekarang, dia akan tambah syaddah kat sini. Tak ada masalah syaddah tu. Yang penting kamu ingat je, mim yang bertanda sukun selepas dia bertemu dengan mim yang berbaris. So, hukum dia ialah idgham mislain. Okey, saya sebut sekali lagi cara bacaan dia. Lahum mathala, hum mathala. Nampak tak? Mim sukun bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mislain perlu dan wajib didengung sebanyak 2 harokat. Kalau kita tengok maksud idgham mislain tu sendiri ialah memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serta dengung. So, jelaslah kat sini menunjukkan senang saja. Nak kenal idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim selepas dia. Okey? Jelas ya? Okey, seterusnya kita nak lihat hukum mim sakinah atau mim mati yang kedua. Iaitu apa kelas? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi pula. Okey, macam mana kita nak kenal ikhfa syafawi ni kelas? Okey, kita tengok. Ikhfa syafawi ni, kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 19, maksud dia ialah menyembunyikan bunyi mim. Menyembunyikan bunyi mim beserta dengung. Okey. So, kita nak tengoklah. Tadi kita dah kenal dengan idgham mislain kan? So, sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan ikhfa syafawi. Okey, apakah
huruf ikhfa' syafawi. Okey, huruf ikhfa' syafawi pun ada satu sahaja, iaitu huruf ba. Okey, macam mana nak kenal ikhfa' syafawi ni? Macam biasa. Sebab kita masih dalam tajuk mim mati. So, mim yang mati atau sukun ni bertemu dengan huruf apa kelas? Huruf ba. Okey, sebab ikhfa' syafawi ni hanya ada satu huruf, iaitu huruf ba. Sama juga konsep dia. Ba ni tak kisahlah. Ba tu baris fathah ke, kasrah ke, dhammah ke, tak kisah. Yang penting huruf ba yang berbaris. Mim yang mati bertemu dengan ba selepas dia, maka hukumnya ialah ikhfa' syafawi. Sebut kelas. Ikhfa' syafawi. Bagus. Okey, kita tengok contoh ikhfa' syafawi. Kita tulis Bainahum bima. Okey. Bainahum bima. Okey. Nampak kat sini? Okey, bainahum bima. Dengar tak? Usah baca dengan dengung. Okey, macam mana kita nak kenal dia? Kita cari. Okey, mim yang bertanda sukun. Mana mim tanda sukun? Okey, ni. So, mim yang bertanda sukun bertemu dengan huruf ba. Ba yang berbaris kasrah. So, di sini jelaslah menunjukkan hukumnya ialah ikhfa' syafawi. Okey, cara bacaan dia sama juga macam idgham mislain tadi. Kena dengung. Berapa harakat? 2 harakat dengung. Okey. Okey, tapi cara dengung untuk ikhfa' syafawi ni dia lain sikit. Lain macam mana tu? Okey, kita beritahu Okey, untuk ikhfa' syafawi ni didengung bainahum bima, tetapi hum bima tu bibir kita jangan rapat. Bibir kita ni dia kena buka seolah-olah sehelai kertas boleh masuk kat bibir. Macam tu. Maksudnya jangan rapat sangatlah. Bainahum bima, hum bima. Kita sendiri dapat rasa bibir kita tu tutup rapat atau tak. So cara dengungan untuk ikhfa' syafawi macam tu. Dengung yang tidak tutup mulut terlalu rapat. Okey? So secara kesimpulan senang saja nak ingat ikhfa' syafawi mim mati bertemu dengan ba sahaja. Okey? Okey, untuk hukum mim mati yang terakhir ataupun mim sakinah yang terakhir ialah izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Okey, macam mana kita nak kenal izhar syafawi ni? Huruf dia banyak. Tapi perlukah kita hafal semua huruf tu? Kalau nak hafal bolehlah, tapi Ustazah boleh bagi kamu satu kaedah yang lagi senang. Kamu just ingat huruf izhar syafawi ni ialah huruf selain mim dan ba. Selain huruf mim dan ba. So macam mana nak kenal izhar syafawi? Macam biasa juga. Konsep dia sama. Sebab kita masih dalam tajuk mim mati kan. So mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Itulah huruf izhar syafawi. Kan tak kisahlah huruf sod ke, sin ke, ya ke, waw ke. Yang penting bukan mim dan ba. Itu ialah izhar syafawi. Okay, so bacaan izhar syafawi ni dia tidak dengung. Kalau kita tengok maksud dia pun, dia kata bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung. Kita nak tengok contoh bacaan dia. Kita bagi satu contoh. Solatihim sahun. Solatihim sahun. Okay, kat sini jelas. Kalau baca pun kamu dengarkan jelas. Tak ada dengung pun dekat tihim tu. Kat sini hukum dia mim mati bertemu dengan huruf sin. Sin ni huruf izhar syafawi lah. Sebab selain mim dan ba. Solatihim, tihim sahun. So jelas kat situ kan. Tak ada pun Ustazah kata solatihim. Salah So kena jelaskan. Solatihim sahun. Tak dengung. Okay, ingat. So dalam 3 hukum yang kita belajar hari ni, idgham mislain, ikhfa' syafawi, izhar syafawi,
izhar syafawi sahaja yang tidak dengung. Idgham mislain dan ikhfa syafawi dengung. Okey. So boleh nampak perbezaan kat situ. Alhamdulillah, akhirnya kita dah pun selesai berbincang tentang hukum mim mati. Jadi secara kesimpulan di sini dapat kita simpulkan bahawa hukum mim mati ni ada 3 hukum ya. Yang pertama ialah idgham mislain, yang kedua ikhfa syafawi dan yang ketiga izhar syafawi. Untuk kenal setiap 3 hukum ni ada huruf-huruf yang tertentu. Contohnya idgham mislain hurufnya mim. Cara nak kenal mim mati bertemu dengan mim. Ikhfa syafawi hurufnya ba. Cara nak kenal mim mati bertemu dengan ba. Dan izhar syafawi hurufnya selain mim dan ba. Jadi cara kenal dia pun sama juga. Mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Okey. Jadi saya harap semua dapat jelas, faham, dan apa-apa kemusykilan dan persoalan boleh kita bincang selepas ini. Okey. Assalamualaikum.